Apabila anda melihat penyata KWSP anda akan merasa gembira kerana anda mempunyai wang yang mungkin bertimbun. Tetapi bagi sesetengah orang, ada yang mungkin benar-benar perlu menggunakannya. Contohnya, jika sekiranya rumah ditimpa hujan banjir seperti yang berlaku baru-baru ini, habis ke semua perabot dan peralatan elektrik rosak disebabkan bencana yang tak disangka-sangka. Sememangnya KWSP membenarkan anda mengeluarkan wang milik anda tersebut untuk tujuan tertentu dan keperluan ini telah ditambah dari masa ke semasa. Umpamanya, membeli rumah, pendidikan untuk diri sendiri atau anak-anak, pembedahan besar ataupun perubatan penyakit termasuk penyakit terminal. Dan sejak tahun 2020, terdapat juga pengeluaran untuk rawatan kesuburan. Terdapat sebab mengapa pengeluaran seperti ini dibenarkan. Ini kerana pengeluaran awal sebelum 55 tahun ini dapat membantu masa depan anda selepas anda bersara. Jadi, wang yang anda ambil sekarang diharapkan akan memberikan hasil dari masa ke semasa ataupun selepas anda bersara. Sebagai contoh, bagi tujuan memiliki rumah sekarang, diharapkan anda tidak perlu membayar sewa setelah bersara nanti. Maka, perbelanjaan anda akan menjadi lebih rendah. Ataupun, jika anda membuat pengeluaran untuk tujuan pendidikan pula, anda akan memperolehi ijazah. Ini adalah satu peringkat pendidikan yang lebih tinggi. Memiliki ijazah boleh membantu anda memperolehi gaji dengan lebih banyak dan anda akan dapat menyimpan dengan kadar yang lebih banyak juga untuk persaraan anda. Begitu juga jika anak anda mempunyai ijazah, mereka mampu memiliki gaji yang lebih banyak. Dan jika mereka anak-anak yang soleh, insya-Allah mereka akan membantu anda di kemudian hari. Contoh yang akhir sekali ialah rawatan kesuburan. Tujuan rawatan kesuburan ini dibenarkan adalah untuk membantu pencarum untuk mendapatkan zuriat bagi mereka, dan ini juga membolehkan anak-anak membantu mereka di hari tua. Inilah sebab-sebab kenapa pengeluaran wang KWSP milik anda dibenarkan sebelum anda berumur 55 tahun. Kita tahu tujuan KWSP adalah untuk tabung persaraan. Bagi kita yang bekerja di sektor swasta dan tidak mempunyai pencen, kita akan memerlukan wang ini untuk terus hidup selepas kita tamat bekerja. Mungkin juga inilah masanya perbelanjaan kesihatan dan perubatan meningkat. Kita mungkin boleh mengharapkan anak-anak kita untuk membantu, tetapi adakah ini realistik? Walaupun anak-anak kita insya-Allah sihat, mungkin mereka juga mempunyai beban yang banyak pada masa akan datang. Mereka perlu membayar balik pinjaman PTPTN, pinjaman kereta, tuition untuk anak-anak mereka, penjagaan anak-anak mereka dan sebagainya. Ini semuanya adalah mahal. Mereka mungkin tidak mempunyai wang lebihan yang banyak. Semasa COVID-19 baru-baru ini, kerajaan membenarkan orang ramai mengeluarkan wang KWSP mereka. Ini kita boleh fahami kerana ramai orang kehilangan pekerjaan. Jadi mereka memerlukan dana kecemasan untuk seketika. Malah, kerajaan sepatutnya lebih banyak membantu dan menyasarkan mereka yang benar-benar memerlukan wang bantuan tersebut. Seperti yang pernah disebutkan dalam video kita sebelum ini, kerajaan boleh saja membantu sekurang-kurangnya RM10,000 bagi setiap keluarga yang terjejas akibat bencana yang menimpa. Yang terkini, banjir datang dan ia adalah satu pukulan berganda kepada rakyat yang terjejas. Dalam keadaan ini juga, kerajaan dan syarikat insurans sepatutnya turun membantu. Di negara lain, umpamanya di New Zealand, syarikat insurans akan membayar kesemua kerosakan akibat bencana gempa bumi pada tahun 2011. Malangnya, di Malaysia yang mengamalkan sistem kapitalis, anda perlu membayar lebih banyak untuk perlindungan seperti ini, seperti menambah insurans kereta anda untuk cermin depan ataupun untuk musibah banjir. Saya mengetahui perkara ini semasa banjir pertama di Taman Seri Muda pada tahun 1985 semasa saya tinggal di Shah Alam. Ramai orang membayar insurans tetapi mereka tidak mengetahui yang mereka tidak dilindungi. Kita amat bersimpati dengan mereka yang dilanda banjir. Ia sebenarnya tidak dijangka dan kerosakannya sangat teruk. Tetapi, adakah mereka patut mengambil wang KWSP mereka? Pada pandangan saya,
Kerajaanlah yang harus memberikan wang tersebut. Kerajaan mempunyai banyak wang hasil dari cukai dan juga keuntungan dari Petronas. Anda mungkin tak percaya dengan apa yang saya katakan. Lihat saja, bila kerajaan mengumumkan akan membina tunnel untuk kawasan Shah Alam, dari manakah wang ini datang? Dan yang lebih utamanya, siapakah yang akan mendapat wang ini bagi membina projek besar-besaran oleh kerajaan? Sememangnya kerajaan mempunyai wang tersebut. Ini adalah kenyataan yang boleh dilihat setiap tahun semasa bajet diumumkan. Rakyat perlu sedar akan tanggungjawab kerajaan yang sebenarnya dipilih oleh rakyat. Kerajaan yang mengelak dari membantu rakyat adalah kerajaan yang sentiasa menidakkan hak rakyat. Mengapa pula mangsa banjir perlu menggunakan wang mereka sendiri? Kita tahu kerajaan mengumumkan bantuan untuk setiap keluarga RM1,000, tapi ia sangat-sangat tidak mencukupi. Mereka tidak boleh membeli peti sejuk dengan wang tersebut dan kebanyakan orang perlu menggantikan semua peralatan, perabot termasuk kabinet dapur dan juga kenderaan mereka. Banyak rumah juga yang mengalami kerosakan struktur seperti dinding, bumbung serta siling. Kita semua mempunyai insurans rumah yang wajib kita bayar, tetapi itu adalah untuk melindungi bank yang tamak haloba, bukan untuk pemilik rumah. Sekarang barulah kita tahu insurans memang buat duit berganda-ganda. Memang benar, terdapat beberapa lagi bantuan yang diberikan kepada mangsa banjir seperti RM1,000 untuk membaiki kereta serta menunda secara percuma. Juga voucher RM500 untuk membeli peralatan. Bank BSN juga memberikan pinjaman tanpa faedah sebanyak RM10,000. Ianya adalah pinjaman, bukan percuma. Diharapkan mangsa-mangsa banjir dapat merebut tawaran ini sementara menunggu alternatif yang lebih baik. Jika boleh, biarkanlah wang anda berkembang dalam KWSP sementara anda membayar balik kepada BSN tanpa faedah. Seperkara lagi, walaupun terdapat kenyataan kerajaan untuk membenarkan pengeluaran air lestari, air sinar dan air citra pada tahun lepas, mereka telah mempertimbangkan semula perkara ini selepas pencarum KWSP mengeluarkan sejumlah RM101 bilion untuk skim-skim ini. Ini adalah sejumlah yang besar. Ianya boleh menjejaskan ekonomi pencarum KWSP di masa akan datang. Kita perlu berpandangan serius tentang perancangan keuangan di zaman ekonomi yang mencabar ini. Jika sekiranya seorang anak muda berumur 35 tahun mengeluarkan RM10,000 KWSP untuk membeli aset yang susut nilai, dia akan menganiakan dirinya di masa akan datang. RM10,000 ini boleh membeli beberapa perabot dan peralatan sekarang, tetapi menurut KWSP, mereka perlu bekerja antara 4 hingga 6 tahun lagi untuk menambahkan semula wang tersebut ke dalam akaun KWSP mereka. Sebaliknya, jika anak muda ini membiarkan wang di dalam KWSP untuk berkembang selama 20 tahun lagi, jumlah RM10,000 yang sama akan berkembang menjadi RM27,000 semasa mereka bersara, insya-Allah. Kesimpulannya, jika kita mengambil wang kita sekarang, kita akan menggugat masa depan kita. Inilah masalahnya dan kita perlu realistik. Siapakah yang akan menolong kita apabila kita sudah tua dan kurang bersemangat? Hanya kepada Allah sajalah yang kita boleh harapkan serta dibantu oleh anak-anak kita. Kerana kerajaan pastinya melupakan kita semua seperti yang biasa mereka lakukan sehinggalah musim undi tiba lagi.